A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini bagi mengikuti kuliah duha istimewa pada pagi ini dengan tajuk mencintai agama, bangsa dan negara. Itu satu kewajipan. Jadi tajuk ni, bila tajuk ceramah ni kan, tajuk ni macam satu soalan soalan yang mana kita kena jawab lah. Kita kena jawab bersesuaian dengan tajuk. Tajuk tu jadi soalan dan kita kena jawab. Jadi bila sebut mencintai agama, mencintai bangsa dan negara, satu kewajipan. Soalannya kenapa? Mengapa sampai kita meletakkan itu sebagai satu tajuk? Bila sebut mencintai agama, bangsa dan negara, sesuai dengan sambutan Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Jadi apapun pengisiannya, balik semula di dalam majlis ilmu kita pada pagi ini, berbalik semula kepada niat kita. Kita ada 3 peristiwa bersejarah dalam tempoh yang terdekat baru-baru ni. Yang pertamanya peristiwa kita menyambut hari sambutan Ma'al Hijrah, tahun baru Islam. Sekejap dia dah 1442 katakan. Lepas tu kita juga sambut Hari Kemerdekaan. Lepas tu kita juga sambut Hari Malaysia. Dan masjid ni memilih hari ini sebab benda dah selesai supaya kita boleh ambil kesimpulan. Ya. Sebab tahun depan belum tentu lagi tempuh 3 tarikh. Jadi bila sebut tentang hijrah, semua ada kaitan. Hijrah, merdeka, Hari Malaysia dan juga sayangkan agama, bangsa dan negara. Kan? Dalam satu kata-kata disebut hubbul watan dan iman. Sayangkan negara tu sebahagian beriman. Merujuk, dia tak inklusif tu. Dia kena letakkan dekat dalam apa? Dia tak konklusif tu, dia kena tengok balik dekat dalam hati kita ke mana arah niat dan juga sasaran kita. Contoh, ni borek sikit lah mula ni. Pajak lagi okey, ni insya pajak mula ni borek sikit. Sebab dia mula masuk gear 1 dulu. Slow dulu. Sebab kita tengok niat penentu amal kita tu. Apa tujuan kita? Apa niat kita? Kalaulah kita menjaga negara kita sebab dia sayangkan kita ke Allah, maka jadi wajiblah dia. Tapi kalau sayang negara sekadar nak menunjukkan apa yang kita boleh dapat dengan negara kita ni, maka tak sampai tahap wajib tu tadi. Macam orang ikut Nabi berhijrah, kita tengok orang ikut Nabi berhijrah daripada Makkah ke Madinah. Ya. Bukan semua yang ikut Nabi kerana Allah. Tak. Ada yang sebab nak lari, ada yang sebab nak ikut Nabi sebab nak berniaga, ada macam-macam. Dan salah seorang pemuda tu ikut Nabi sebab ada seorang perempuan yang dia suka tu ikut Nabi. Maka dia niat dia nak ikut perempuan tu, maka dapat ikut perempuan tu. Jadi sebab Nabi sebut juga inna a'malu binniyat. Satu amal pekerjaan itu bermula dengan niat. Wah, untunglah kau datang surau, datang masjid dengan kuliah agama pek lah jumpa Samsul depan. Tak adalah kebetulan dan sakit perut itu dan pergi buang air tu. Dia pergi buang air, pek dia buang air tu lagu, tengok dah dia ada dan pek dengan barangan dia. Contohlah. Jadi makna kata niat dia tadi tak adalah dapat pahala apa tu tadi. Nampak tak? Balik kepada sasaran yang kita sebut tadi. Sayangkan agama, sayangkan bangsa, sayangkan negara.
sebahagian daripada yang kita ceritakan sekarang ni satu kewajipan. Kenapa kita kena jaga? Sebab itulah benteng dia. Itulah benteng dia. Bila ada orang main-mainkan agama kita, kita tak rasa apa, problem tu. Problem lah. Orang kutuk agama kita, kita boleh cakap biasalah tu. Parah tu. Orang main-mainkan agama kita, kita boleh rasa alah, zaman sekarang kan, kita ambil dengan parah tu. Sebab dah mula ada kan, orang dah mula melagu-lagu kan. Dan yang paling best tu bila ada orang kutuk Islam tu pula, pandai pula dia cari orang yang macam Islam. Cari orang yang macam Islam untuk mempertahankan cakap-cakap orang bukan Islam. Ya kan? Contoh kan. Contoh. Kita kata kita nak haramkan arak, contoh kan. Sebab kita ambil kira apa? Bukan kira agama Islam sahaja, tapi kita ambil kira kerosakan yang dilaksanakan oleh orang-orang yang mabuk akibat arak. Kan? Jadi kita bagi rasionalnya. Sebab itulah agama kita nama dia agama Islam. Bila agama Islam ni makna maksud agama yang selamat, sejahtera, tenang, tenteram. Dan dia bukan tenteram kayak kita, malahan untuk semua orang. Termasuklah yang bukan Islam pun dapat faedah dan manfaat daripada Islam tu. Jadi bila sebut tu ada orang yang macam Islam cakap, kalau nak tutup, nak haramkan arak, tutup sekali apa sekolah-sekolah pondok ni, sekolah-sekolah agama. Kan tak ada kono-kono. Tak ada kono-kono. Kan? Yang bukan Islam pun tak sebut, dia lah sebut. Kan? Macam mana tu? Jadi makna kata benda-benda macam ni lah yang parah. Bila agama tak jaga, benda lain lebih lagi. Simple lah. Dalam sebuah rumah tangga, agama tak jaga, benda lain lupa nak. Yang bahagia kalau ada lah gambaran bahagia hanya digambarkan saja. Dalam jiwa yakin dan percaya takkan bahagia. Betul lah. Ni faham ke tak faham ni? Faham ya? Monung ni pula tinggi mana penghayatan bagi ni kan. Jadi okey, faham. Okey. Jadi mana kata kemudian Nabi sebut juga wa man kanat hijratuhu ila dunya aw amaratin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang berhijrah, berubah niat dia kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Jadi tengoklah balik niat kita. Tajuk kita hari ni tengok niat kita. Dia akan jadi wajib kalau apa? Dia jadi tak wajib pasal apa? Tengok balik niat kita. Ya. Kalau niat dia kerana perempuan, kalau niat dia kerana dunia, Nabi kata, maka manfaat dia akan dapat sesuai dengan apa yang dituju. Fajratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka perubahan yang dia buat tu akan dapat sesuai dengan apa yang dituju. Kenapa kau datang masjid ni? Dengan YB datang. Dapat jumpa YB. Yang lain tak dapat dah. Kan? Kenapa kau pergi tempat tu? Mak mentua dia ada situ. Dapat tunjuk muka ke mak mentua. Sahaja aku sembahyang subuh 2 rakaat sebab mak mentua ada ke rumah. Contoh. Dapat dia tunjuk depan mak mentua tu dia sembahyang. Benda lain belum tentu lagi dah. Kan? Jadi mana kata semua tu ada berkaitan. Tapi itulah sayang sekali pada hari ini penghayatan. Tu sebab baru-baru ni bila saya datang ke satu sambutan hari Malaysia di Jenjarum, ada bekas-bekas prajurit, ada veteran angkatan tentera, kan? Dan ada budak-budak yang bersilat, ada yang bakar bunga api, siang-siang buta masang bunga api, kan? Janji ada bunga api, kata kan. Jadi kita tengok ada pelbagai kategori. Dalam kategori-kategori itu yakin dan percaya, cara kita melihat kemerdekaan dan juga kebebasan yang ada dalam negara kita tu berbeza. Menghargai negara dalam sudut pandang yang berbeza.
Mak ayah yang pernah susah daripada dulu, dia tahu betapa hebat hari ni keadaan negara kita ni yang bebas daripada kesusahan dulu. Tapi orang yang daripada kecil senang, lain maksud susahnya. Lain. Tu sebab orang hari ni, kalau orang-orang lama lah dapat makan nasi dengan lauk sayur dengan tolong, alhamdulillah, okey lah ni. Tapi kalau BBNU budak baru nak up, dia dapat tak ada ayam kau, tak ada kau ikan apa ni, tak ada kau steak kau, mak ayat kan, kambing bakar tak ada kau, nampak? Nampak beza. Memang beza. Jadi bila kita melihat daripada aspek persepsi itu akan berbeza-beza. Bila saya bercakap ni kan, semua orang ada beza-beza pandangan. Ada beza pandangan. Anak-anak mengenai kecintaan kepada negara. Macam kita sebut bahagia. Apa maksud bahagia? Macam sebut kaya. Apa maksud kaya? Beza-beza. Saya sebut kaya kan? Kaya. Ada orang dapat 50,000 kaya dah ni. Kaya kita 50,000 kek dia. Ada orang dalam bank 50,000. Aduh tengah susah ni, tinggal 50,000 ya. Bukan banyak kek dia. Ada setengah orang dalam poket ada 500, dalam bank ada 2,000. Oh alhamdulillah, syukur boleh selesai sampai hujung bulan. Hari ni aku belanja. Mak siap belanja kan kawan. Ada orang tengah garuk kepala, apa sah? Dalam bank tinggal 10 juta, rasa nak bunuh tu. Sebab pada dia dah biasa dalam bank ni ada 300 juta. Jadi bila tinggal 10 juta tu memang susah benar lah tu. Nampak? Beza. Jadi jangan marah kalau pandangan tu tak sama. Tetapi ada satu benda yang kita setuju hari ni. Apa dia? Akhlak anak-anak muda hari ni tengah masalah. Yang menyebabkan ceritalah tentang kecintaan kepada agama, bangsa dan negara ni tak ada dia peduli ada. Cakaplah tentang sayang agama, cakaplah tentang kena jaga agama, cakaplah tentang macam mana agama ni kena dipertahankan, cakaplah macam mana bangsa kita kebetulan nak dalam definisi perlembagaan itu, orang Melayu itu biasanya beragama Islam. Kan? Ceritalah macam mana pun tentang penting nak jaga semangat, nak jaga tentang hak agama dan bangsa ni. Macam mana pun dia tak ada peduli dah. Yang ada kat kepala tu PUBG, gadget, game. Itulah alat yang memang dah jadi senjata secara perlahan-lahan yang nak menghakis keinginan dan keazaman anak-anak muda untuk terus mempertahankan agama, bangsa dan negara. Itu poin yang paling besar. Jangan cerita budak, bapak budak pun sama ini. Masalah suami isteri, berapa banyak yang saya dapat? Suami tak jalan tanggungjawab, asyik main game ni. Kenapa? Ada? Suami pijak isteri sebab isteri tak bagi duit sebab dia nak beli handphone baru. Ada? Ya, ada. Suami isteri leka dengan gadget sampaikan anak terbiar. Ada? Ada. Berabut-rabut, berlumba-lumba isu sosial. Satu isu ini dalam isu gejala sosial ni kita boleh setuju. Tak ada siapa cakap tak adalah akhlak budak-budak muda sekarang elok betul semua. Tak ada siapa berani cakap dah. Sebab apa? Apa yang kurang? Apa yang kurang? Belajar bukan tak tinggi, belajar tinggi. Ya, belajar tinggi. Sampai ke peringkat ijazah sarjana. Sampai peringkat sarjana, sampai peringkat doktor. Kan? Apa yang kurang kan? Duit bukan tak ada, gaji bukan tak ada, pangkat dia tahan. Apa yang tak ada? Apa yang tak ada hari ni? Tegak Saya banyak surau, banyak masjid hari ni saya bagi satu saja kapsul yang boleh selesaikan masalah budak. Satu ilmu yang mak ayah kadang-kadang ambil ringan hari ni. Al-maklum lah, duduk kat Maluri, tu KL kan.
Satu perkara, bukan cakap KL ya, sama kat bandar-bandar mana-mana lah dalam negara kita ni. Dalam kampung pun itu zaman dulu dia tak. Apa dia? Satu yang kita abaikan adalah adab. Adab ni kurang betul. Alah itu dulu. Ini ada sebab orang masjid ni hidangkan air ni beralih. Ada sebab. Bukan saja-saja. Sebab adab. Berapa ramai lagi yang menghidang macam ni? Orang tua-tua dulu kepantangan macam ni. Minumlah. Sekarang ramai baik tu. Betul ke tak? Kalau orang dulu dibayar tu tak bayar, balik. Ni pun empat dia bagi macam sakin pun tak ada piring kau apa katanya. Arwah hatuk saya makin kalau pergi kat kedai kopi tu lepas tu kan curahkan air ni minum dalamnya. Sejuk sikit. Makin kan pandai-pandai air dulu ingat arwah hatuk saya kat kampung Tikir. Tapi sebenarnya bukan itu. Poin yang paling besar ada rupa-rupa Nabi pun ajar. Nak jaga agama, nak jaga bangsa, nak jaga negara. Jaga agama, insya-Allah bangsa terjaga. Bila dah terjaga agama dan bangsa, insya-Allah negara pun terjaga. Macam mana pula? Agama Islam satu-satunya agama yang jaga semua sekali. Sebab apa? Sebab dah disebut. Kan dah sebut Nabi kata apa? Nabi kata kan dalam bab kejiranan sini Nabi sebut apa? Jiran tu ada 3 hak. Jiran ada 3 kategori jiran. Jiran 3 hak, jiran 2 hak, jiran 1 hak. Jiran 3 hak, dia berjiran, dia bersaudara dengan kita dan dia Islam. Maknanya dia ada hak sebagai seorang saudara, ada hak sebagai seorang Islam, ada hak sebagai seorang jiran. Orang yang bersaudara, orang yang bukan saudara tapi dia Islam dan dia jiran, dia ada hak sebagai seorang Islam, dia ada hak sebagai seorang jiran. Dia bukan Islam, dia bukan saudara tapi dia jiran, dia tetap ada hak sebagai seorang jiran. Itu sebab Nabi kalau masak, Nabi lebihkan kuah. Sebab apa? Nabi nak bagi sikat jiran dia, termasuklah jiran dia yang berbangsa Yahudi. Jadi macam mana cakap Islam ni? Islam menyusahkan. Nabi kata tentang pengharaman. Nabi tekankan tentang haramnya arak. Kan? Nabi tekankan tentang haramnya riba. Nabi tekankan tentang haramnya perzinaan. Nabi sebut. Dan bila Nabi sebut tu, benda yang memang Allah Ta'ala suruh Nabi sebut, kita ni sampaikan ke kita. Hari ni cuba tengok. Bukan kata baru semalam Nabi sebut ni, bukan kata minggu lepas. Bukan malam tadi Nabi WhatsApp kat kita suruh tahu. Dulu lebih 1400 tahun dah Nabi cakap. Sebelum ada kelab malam lagi Nabi dah sebut. Nabi sebut tentang merosakkan. Zina rosakkan apa? Keturunan. Berapa ramai banyak anak luar nikah hari ni? Statistik berapa banyak anak tak sah taraf kat luar ni? Tentang arak, tentang riba macam merosakkan. Merosakkan apa? Merosakkan ekonomi sebenarnya. Merosakkan benda tak ada berkat. Tak percaya pergi kat bank Islam. Pergi kat bank Islam. Berapa ramai yang bukan Islam yang mencarum dekat dalam tu, yang isi duit dia dekat dalam bank Islam sebab dia lagi percaya sistem perbankan Islam daripada sistem dia sendiri. Dia pun isi dalam bank Islam. Tiba-tiba pula ada orang Islam cakap, memanglah bank Islam tu, bank-bank yang amalkan perbankan Islam tu dia tak ada interest, tapi charge perkhidmatan dia tinggi. Jadi lagi baik pakai bank biasa. Orang macam tu kena ngucap balik. Ya, ini hukum Islam ni. Allah beritahu, Allah perintah ni. Ada sebab. Sebab sistem perbankan Islam insya-Allah tak aniaya orang. Ya. Macam tu. Dan begitu juga dia bersifat tetap. Tak ada kau jap naik, jap turun ikut suka kau. Tak. Spekulate sana, spekulate sini. Tak ada. Macam tu
tu juga arak macam tu kat dadah. Ada tak dia sebut arak tu akan menyusahkan orang Islam aja? Tak, semua orang. Judi haram apa sebab kan? Benda tu nampak simple. Tapi sebenarnya tu lah dia. Tu sebab macam dalam Malaysia ni, kenapa kena sayang bangsa? Kalau kita tak sayang bangsa Melayu, satu. Yang dikatakan orang Melayu biasanya beragama Islam. Simple lah. Majoriti dalam negara kita Melayu. Kalau Melayu dengan Melayu huru-hara, macam mana orang lain nak aman dia cakap? Senang dengan matematik kan. Macam dalam rumah lah, ada 7 bilik. Untuk 6 orang anak, ada 1 anak angkat. Kan? Ada 1 anak angkat. Dalam 6 bilik tu bergaduh, rasa anak angkat tu tenang tak? Takkan tenang kan? Mampu sampai ke sudah takkan tenang. Jadi itu sebab formula paling senang, kau nak elok negara ni kau jaga Melayu tu ya. Sebab Melayu majoriti. Kau tak jaga Melayu, huru-hara Melayu bergaduh sampai bila lah takkan elok negara ni tu ya. Kau ada formula lagi baik lagi. Tu sebab saya selalu cakap, kalau orang Islam tak boleh jaga Islam dengan baik, jangan harap orang bukan Islam akan jaga Islam lagi baik daripada orang Islam jaga. Contoh. Kau faham lah. Dah imam tu tak boleh jadi imam. Contoh, imam tak boleh jadi imam. Kita hantarlah yang bukan Islam jadi imam. Boleh tak? Lagi gila. Apa halnya pula? Kan? Macam tu lah kira. Bukan ahli pun. Jadi makna kata balik-balik. Tu saya cerita tadi. Yang paling kurang kita ni adab. Jadi nak cinta agama, bangsa, negara, mulakan dengan agama. Itu sebabnya penganjur hari ni letak agama dulu. Bukan senang nak buat program ceramah pagi Sabtu. Ramai datang. Penuh sampai belakang. Sebab penjarakan sosial. Kan, jadilah. Tapi makna matlamat sampailah. Makna kata bila kata bukan senang, tapi bila buat, alhamdulillah, boleh buat pun jadilah. JK masjid malam tadi mikir gak ada tak orang gak esok ni. Aduh, awal lagi dah sampai penceramah yang lambat. Jam lah ke langat masa bila tak jam langat tu kan. Tapi alhamdulillah sampai. Sebab kalau lambat kau nak habis lambat. Dia mula marah lah. Dia lambat kita lah terbabit ni. Adalah. Tapi memang ya, kita perjuangan yang nak buat, nak jaga agama. Rupa-rupa Nabi dah ajar beradab lah. Nabi ajar apa? Nabi kata ta'dibu auladukum bisalasati asya. Ta'dibu tu mendidik dengan adab. Ta'dibu auladukum, didiklah dengan adab anak-anak kamu dengan 3 perkara. Yang pertama bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ajar anak-anak kita, makna ajar orang-orang kita ni semua sayang Nabi. Ajar sayang Nabi. Macam mana cara sayang Nabi? Sayang Nabi yang pertama, faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Sebutlah nama Nabi selalu. Ya. Kenapa nak sebut nama Nabi pula? Sebab itu salah satu cara nak mengamalkan, nak menyatakan yang kita ni kenal Nabi dan Nabi kenal kita. Ya. Contohlah orang panggil Samsul tu kan. Samsul debat tu kau tahu tak nama dia siapa? Oh, contoh. Siapa nama? Syamsul Amri Ismail. Dan panggil dia Alun kata. Ya kau canola kau kena dan rapat betul kan dia tu. Contoh. Dia boleh sambutlah nama kan. Macam tu lah kira. Yang lain ada yang tanya tu kenapa nama bapa debat salah bangang orang ni. Tanya dia tu. Kan? Kau tak pandai jangan tunjuk kat orang. Dalam Facebook lah tu tanya tu. Semua bantai kan. Itu nama gelaran aja. Kan tadi dah sebut tadi atau lebih mesra.
Tak tahulah mesra mana uji debat tu kan. Jadi macam tu. Bila sebut nama Nabi je lah. Jangan nama Nabi. Kita sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyaut kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sebut al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang paling kedakut bila sebut nama aku dia tak selawat. Kedakut orang tu. Kenapa orang yang tak sebut nama Nabi dia sebut kedakut? Sebab katalah seorang tu berselawat, digambarkan malaikat itu kepalanya sampai ke bawah arasy Allah tinggi. Bawah adalah kaki sampai ke dasar bumi yang ketujuh. Bayang kepala ke kaki berapa jauh. Sayap yang sebelah tutup bahagian barat bumi, sayap yang sebelah lagi tutup bahagian timur bumi. Besar tak? Besar ke tak? Tak cukup besar lagi. Itu baru saiz malaikat Jibril. Yang lain lagi besar lagi. Malaikat maut lagi godam. Jadi bulu-bulu pada sayap tu pula menyamai jumlah makhluk yang ada dalam dunia ni. Ya ilah, banyak bulu. Setiap kali seorang umat Muhammad berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka Allah akan perintahkan malaikat itu tadi menyelam ke dalam kolam nur arasy Allah. Bila dia keluar, dia mengibas-ibaskan sayapnya pada setiap satu titisan bulu-bulu yang banyak tadi kan, menitis satu titisan, itulah jumlahnya. Berapa banyak tu? Menyamai jumlah makhluk seluruhnya. Itulah jumlahnya malaikat mendoakan keampunan dan kesejahteraan orang yang berselawat ke atas Nabi. Itu baru satu kali selawat. Jadi bayangkanlah orang yang tak selawat, kadakut ke tak kadakut? Kadakut campur komut, kadamut. Itu nama. Malih kan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mukul. Kadakut. Paling tidak sallallahu alaihi wasallam. Hilang. Tak ada disebut. Tu sebab besok akhirat, besok jumpa Nabi. Kan, jumpa Nabi. Kita kata, ya Rasulullah, bantu aku Rasulullah. Kan. Sebenarnya panjang ni cerita tu, akhirat tu panjang ni cerita, tapi tak sampai lah kan. Jadi makna kena panggil lagi lah tu. Macam tu lah ayatnya kan. Panjang cerita tu, jadi kena sambung macam lain. Jadi bila panggil lagi, jumpa, ya Rasulullah, bantu aku Rasulullah. Kita nak minta bantuan apa? Bantuan apa? Minta apa? Syafiqah apa? Syafaat. Sibik batu. Syafiqah lah sebutnya. Minta bantuan syafaat. Jadi bila kita pandang Nabi, Nabi pun pandang kita. Ummati, bertuah lah kalau Nabi kena gitu. Dia makin beriuk, dia berselawat. Masa berharap para kamaludul Rasul, dia yang megang panji tu, pegang banner. Komen kuat dia menjadi Allah masa sallallahu alaihi kuat betul dia. Itu yang Nabi perasan dia. Yang seorang tu, ya Rasulullah, bantu aku Rasulullah. Kau siapa? Parah. Tak kena Nabi kayak gitu. Ataupun ya Rasulullah, bantu aku Rasulullah. Aku macam pernah dengar suara. Kayak mana makna mulut hukumat kami pemalih. Tak kuat bila selawat, tak apa benda disebut kan. Antara yo dengan tidak. Okey, itu pertama. Sayang Nabi dengan cara sebut nama Nabi. Ialah macam penyanyi tu kan. Isabella, suka dekat Isabella kan. Suzana, marilah sayang. Kan dia suka kat Suzana tu. Fiona, Zai. Zalika. Amalina, goma budak India tu, budak Melayu. Tapi kau suka kat Nabi, selawat. Apa maksud selawat? Dah mana? Apa maksud selawat? Koma.
Apa maksud selawat? Ada saya market di Sembilan kan, ada satu kampung. Apa maksud selawat, cik? Selawat lah, tanya pula. Nampak payah betul tanya. Dan pula kono. Ambil dia diam. Yang risau penceramah, dia tanya, dia jawab balik semula, tak apa. Selawat ini adalah kita mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi. Dan Nabi sebut, sekali kita selawat pada Nabi, 10 kali Allah dan malaikat berselawat kepada kita. Mana Allah dan malaikat mendoakan kesejahteraan dan keselamatan kita pula. Cuba kena selawat. Kemudian begitu juga cara nak tunjuk sayangkan Nabi, hidupkan sunnah Nabi. Itu cara kita sayangkan agama kita. Hidupkan sunnah, nilai agama ya dalam rumah tu. Bangun bang, kita subuh sama-sama pagi-pagi dah. Nampak tak? Bangun. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa la nusyur. Allah. Tauhid mandi. Sembahyang subuh, Allahu Akbar. Tokoh banget. Habis itu doa, ya Allah, aku sayangkan istriku, ya Allah, aku sayangkan ahli keluargaku, ya Allah. 7 hari mencintaiku dulu. Saya tak tengok, tapi saya tahulah tajuk. Tapi usah jahat mak leha tu. Donga lah, donga macam tu. Lepas tu abang dah salam cium tangan. Bang, abang nak minum apa pagi ni? Abang cakap aja. Tak apalah. Buatlah apa-apa yang tak menyusahkan adinda tersayang. Baiklah wahai kekandaku. Mengeletek-ngeletek nyawa dengan suami cakap macam tu. Isteri pun belum ambil pula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macu kopi pun selawat. Allah Akbar. Tadongan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betul siap bang. Bismillah bang. Oh, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Doa lagi. Ya Allah. Kaulah Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya Allah. Sebelum menikmati sarapan ini, ya Allah, 1/2 jam doa. Nak sajuk kopi tu lah. Dan abang juga tu. Tak adalah banyak warna. Lepas tu anak-anak pun ada. Dah sudah tu. Sekarang pukul 9.30. Dah tengok TV sekarang anak-anak abah semua. Kita solat duha sesama. Allahu Akbar. Macam mana tu? Kan sebelum zuhur abah ingat kita kumpul jap kat meja makan. Nak makan apa abah? Kita nak makanan rohani. Abah nak bagi tazkirah sikit. Siapa bang? Kat dapur tu pula. Bini kat dapur tak apa dengar. Dia dengar rohani. Siapa orang ni tu? Dah mula orang cemburu tak habis. Tak. Makanan rohani. Abah lah tadi. Petang ni nak pergi mana? Petang ni kita pergi lawatan. Pergi tengok tu. Ada pameran barangan-barangan Nabi. Oh, kat mana? Pergilah kat museum apa ada pameran. Itu ada kat Iskandar Puteri tu ditunjukkan macam mana kain kiswah daripada zaman Saidina Osman tu sampai ke hari ni. Macam itulah. Oh, macam-macam. Oh, ni rumah ni rupa capal lah. Ini rupa macam ni macam ni saiz kasut Nabi pakai. Tak tahu. Oi, tunjuk pendedahan. So nak giana pergi IKEA ceras. Tak perlu belek. Tak biapi. Orang perempuan kau demam sakit kepala bawa pergi IKEA. Hilang demam tu. Yang demam lelaki lepas tu. Kan? Iyalah. Tak adalah, tak ada salah, ada poin lah. Tapi mana suasana agama tu, cerita tadi tu. Nampaklah. Hidupkan sunnah, makan buah tamar, minum air masak. Tu dia bukan tak nak bagi saya kopi lah, tapi mikirkan sunnah Nabi, dia bagilah air minuman, air masak bagi iya. Tang suamban datang kan. Air masak macam tu lah sebab sunnah. Takkan tak faham ni. Ya, gurau itu. Sebab hidupkan sunnah Nabi. Lepas tu puasa pula. Puasa sunat sama-sama.
Benda ni adab. Nak bantu adab ni. Nabi kata, anak-anak kita dia ajar dia puasa. Ajar dia mengaji, ajar dia sembahyang. Yang kedua, yang pertama tadi sayang Nabi. Kedua apa? Bihubi ahli, mencintai, menyayangi ahli keluarga Nabi. Macam mana nak sayang cinta di keluarga Nabi? Kona pun tidak. Isteri-isteri Nabi, Siti Khadijah, Aisyah, Antahlah yang ketiga Nabi. Ya. Kenapa? Macam mana nak tahu? Anak-anak 7. Siapa ni? Pun ontah. Cucu-cucu Nabi Hasan Husin tu laju. Sebab tu ingat ya. Kena buka sirah, kena baca sirah. Ni baca cerita Snow White, Kena. Macam tak poning budak tu. Snow White baca Hansel and Gretel, Jack and the Beanstalk. Mana patut menabur kacang di rumah ni tu. Ingat boleh manjik makan teh tu. Kan? Nak pergi cari barang-barang. Tengok tak pernah baca, tak pernah dengar tak cerita tu pernah kan. Pengaruh TV budak-budak, patah tangan budak tu meloncek daripada advertise tu. Dia rasa dia dah jadi Superman. Dikit kain pelikat abah tu kat leher tu. Loncek. Apa? Sebabnya tu patah tangan. Pengaruh media. Dan yang ketiganya, pertama bihubbi Rasulillah, kedua bihubbi ahlihi, yang ketiganya biqiraatil Quran, dengan membaca ayat suci Quran. Itu sebabnya dapat pahala baca Quran. Nak bosan lagi pahala baca dan faham. Kan? Bila baca dan faham, barulah kita boleh buat apa yang diperintahkan dalam Quran. Baca, faham, buat, hafal. Oh, lagi bosan pahala. Jadi makna kata kita kena jaga. Anak-anak muda kita ni kalau terjagalah masa depan negara macam tu. Itu sebab kita adabkan mereka dengan itu. Apa yang kita kena jaga? Yang kita kena jaga bahawa Islam ini adalah agama yang paling selamat, paling sejahtera. Jadi bila anak-anak kita sama-sama jaga Islam dengan kita jaga Islam, maka orang lain pun tahu yang Islam ini selamat. Tuan-tuan tengok Abang Adam Kori. Kena tak Adam Kori? Kena tak? Itulah yang berlakon jadi gangster itulah. Kan Abang Adam Kori dulu dia dulu guru tari AF dulu tu. Dia masuk Islam tahun 2012. Aku tak faham. 2012 sampai dia dalam tempoh 9 tahun dia telah berjaya mengislamkan 17 ke 18 orang sahabat-sahabat dia. Nak tunjukkan kawan-kawan dia pun faham Islam itu agama yang sejahtera dan selamat. Kita dah berpuluh tahun Islam ni seko pun tak dapat. Seorang pun tak dapat seko pula kan. Nanti tengok saya pernah ceramah dekat Masjid Perkin dekat Somad. Ramai mata sitap yang Cina, yang India yang masuk Islam, ramai buat. Tapi itulah kita syiar sebab nak suruh sayang agama. Orang yang baru masuk Islam menangis memikirkan sedih bercampur gembira dapat masuk Islam. Kita ni pada kecil Islam ni relax macam tak ada apa-apa kan. Ya. Saya jumpa ada dua beradik dekat Mekah. Masa nak balik ke sini dah, dekat airport Jeddah. Dia cakap, Ustaz, doalah sama-sama. Kenapa? Kami ni dua beradik itu mualaf. Kami dua beradik, ada seorang lagi adik-beradik kami dalam 5 orang, 3 orang dah masuk Islam. Ustaz, sama-sama lah doa. Ustaz, kami nak sangat mak kami masuk Islam. Mak dia belum Islam lagi. Doa sesama.
ke depan Kaabah itu doa tak? InsyaAllah doa banyak-banyak, pujuk mak lagi insyaAllah. Mak dia cakap apa? Alah tak apalah, besok kau tanam je aku macam orang Islam tu, aku tak masuk Islam pun tak apa. Mak dia kata tak apa, pujuk elok-elok, cakap lagi. Jangan putus asa. Sebab hidayah ni hak Allah bagi. Orang gerakkan hati tu nak masuk Islam, apik dia mengucap syukur. Sebab orang tahu betapa orang yang baru masuk Islam dia tahu betapa rugi ni kalau dia tak Islam. Rugi. Kunci syahadah kalau tak ada, rugi. Tonton kona tak ada seorang pelakon stan Jackie Chan tu. Saya tak nak sebut nama penuh sebab live, takut Jackie Chan pun tengah orang. Kan nak sebut tak? Nak sebut dah. Jackie Chan tu lah. Tahu tak? Baik kau tak baik, dia baik. Dia sumbang berapa ratus juta daripada kekayaan dia untuk bina sekolah-sekolah kat kawasan pedalaman di China, untuk bagi budak-budak kampung tu belajar lengkap dengan komputer, kemudahan asas makmal siap. Itu kalau kira pahala sedekah tu kan, ya Allah Akbar, memang syurga dah lah. Kita fikir macam tu lah kan. Tapi sayang, kunci dia tak ada, kunci syahadah tak ada. Kita dah ada kunci syahadah. Jangan sia-sia kan. Jaga agama. Jaga. Macam mana cara jaga agama? Berjuang sungguh-sungguh. Berjuang sungguh-sungguh untuk jaga agama. Kejap lagi saya share apa maksud berjuang tu. Kejap lagi. Dan kemudian bila kita tengok daripada aspek agama ni juga, kita tengok juga macam mana pentingnya dalam negara kita ni, selain dengan agama itu menyatukan, maka kita kena ingat, jagalah pemufakatan sesama kita. Mengadu 24 jam, aduh yang benda tak elok, ketua kampung bertukar bergaduh, masjid panggil penceramah mana pun bergaduh. La ilaha illallah, payah betul lah. Bukan saya lah ni, bukan saya ni, cerita tempat lain ni. Sini okey, masalah. Kang buat majlis pun bergaduh, buat itu pun bergaduh. Oh, ini mesti ada agenda politik ni. La ilaha illallah. Kenapa dalam kepala tu dia fikir? Tengok Nabi sayang siapa? Ikut Nabi. Pertama, Nabi sayang isteri-isteri Nabi. Kita sayang isteri kita, ikut Nabi. Kedua, Nabi orang perempuan tak ada isteri, macam mana Ustaz? Sayang suami, sebab Nabi sayang pasangan. Kedua, Nabi sayang ahli keluarga Nabi. Kita sayang ahli keluarga kita, ikut Nabi. Ketiga, Nabi sayang sahabat-sahabat Nabi. Kalau sayanglah sahabat-sahabat kita ni, termasuk jemaah-jemaah yang ada ni, semua sahabat kita ni, kalau sayang. Tu sebab kalau siapa yang ada sahabat yang ada 3 hari tak nampak muka, menopoi si gayah. Bukan nama sebenar. Terasuklah gayah kan. Menopoi gayah dah 3 hari tak nampak. Gayah sakit lutut. Kenapa pula? Beralih lutut dia itu. Lah pergi mana? Jangan contoh lah kan. Masa duduk tu selio, lutut beralih menghadap ke belakang pula dia. Lah apa tahu mana tu? Tengah urut lah tu dia tak datang. Tanya tu pun nampak pada sunnah. Sebab Nabi pun tanya, mana Puan Umar? Dah lama aku tak nampak Umar. Umar dah mak kau. Dan yang keempat, Nabi sayang umat Islam yang berpegang kepada syariat Islam. Maka selagi mana kawan-kawan kita ni Islam, konolah sayang. Lain pada tu Nabi tak ajar. Nabi tak ajar kau jangan baik dengan orang yang lain parti dengan kau. Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan orang yang lain apa? Lain ikutan dengan kau, maksudnya lain pada ketua dia geng YB-nya, dia tak sama dengan kita, tak nampak? Nabi tak ajar. Yang benda tu tolak ke topi. Dalam masjid, dalam masyarakat kita sama. Saya tengok ni, yang depan saya ni ada yang kategori pegawai, pengarah pun ada. Duduk bawah sama, sama-sama debat dua teh. Cakap apa?
Adalah 2-3 orang yang mengasuh duduk sama lutut dah problem tu duduk kan. Bukan yalah, peklah duduk. Tak, maksud saya kita sama. Ada ke dia cakap jemput Hani ke ceramah duha, kuliah duha perdana pada 19 hari bulan, terbuka kepada mereka yang berpendapatan 3,000 ke atas sahaja, golongan B40 tidak dibenarkan hadir. Ada orang cakap? Ada tak dalam masjid ni? Saf pertama gaji 5,000 ke atas, saf kedua gaji 4,000 dan ke atas, saf yang ketiga tak ada. Sama cuma pahala lah kan. Dah sebut sesungguhnya umat Islam itu adalah sama, yang membezakan hanya keimanan dan ketakwaan dia kepada Allah tu ya. Lain semua sama. Iyo, tak percaya je tengok. Orang tu ada 5,000, seorang tu ada 3,000, seorang tu ada 2,000. Kita tengok siapa kaya. Dia kaya, tapi sampai ke pasar raya waktu PKP tu beratur. Tak ada kira ke kaya ke tak. Omeh 916 tidak dapat dibandingkan nilai tu dengan nak bandingkan lagi mahal lagi emas pelitup muka. Masa tu sama. Cakap apa? Kalau tidak macam mana tak sama? Orang tu kereta besar, rumah besar, tengok dalam Facebook bercuti luar negara, dia boleh cakap tu tak ada kebantuan untuk kami. Siapa? Cakap apa? Nak lagak-lagak jadi apa? Ya. Makan sama. Kau makanlah steak pun. Kau makanlah ayam panggang, goreng mihun pasar malam tu kan. Sedap ni goreng pasar malam tu, yang ada goreng kek koli besar panas-panas buat balik kan. Bolehlah air soya, darah jagung dalam 3 batang kan. Sampai sudah paut dah nak masuk bilik air, buang air melabur sama. Tak ada jadi omeh yang benda makan mahal tadi dah, tak ada. Betul ke tidak? Tu kan? Nabi sendiri pun tak mengangkat diri Nabi tu dia jadi action dengan orang, tak ada. Tak ada. Tu sebab saya cakap tadi tu. Jadi bab tu jangan nak lagak-lagak sama, jaga kan penyatuan agama kita, bangsa kita, negara kita jaga. Ni dah ada orang melagu-lagukan kan. Lagu-lagu. Ni orang ni tak betul, orang ni yang betul. Wah, sama Islam ni. Cukuplah. 24 jam politik apa pasal? Cukup-cukuplah. Dalam masjid tak ada politik tu. Dalam masjid kita sama. Pilihan raya sok ke pangkah bona lah. Berbongih ni faham? Kan? Nah, ni bukan cerita politik, nak suruh baik. Kita semua baik-baik semua. Tu. Dia tu bukan geng kita tu. Berbisik. Dongam lah tu. Kan? Banyak kali benda baik. Tengok Nabi macam mana tak ada. Abu Sufyan tu daripada kecil cita-cita nak memanggal kepala Nabi. Macam mana Nabi layan? Hello. Nabi nampak makcik yang berbangsa Yahudi kat pasar. Makcik, boleh saya bantu makcik? Masa tu Nabi budak remaja lah. Boleh saya tolong makcik? Baiknya anak ni. Anak daripada mana? Saya daripada Mekah makcik. Jaga-jaga. Kenapa makcik? Di Mekah tu ada seorang budak nama Muhammad. Jahat budak tu. Kalau kita lah jadi Nabi dah terlopeh bakul tu kan. Kan? Dia senyum, dia angkat sampai ke rumah makcik tu. Sampai ke rumah makcik tu kat mana letak ni? Letak situ. Tak situ makcik tu pun nak bagi upah. Ambil upah ni. Tak apa makcik, tak apa. Saya ikhlas. Baiknya anak ni. Siapa nama anak ni? Saya lah Muhammad yang makcik sebut tadi. Langsung diam. Nabi tak pernah balik dengan kata-kata hamun kesat. Cuba kita buka. Ni nak cerita sayang agama bangsa negara ni. Buka Facebook tengok. Asal letak yang muka siapa lah dalam politik tu. Letaklah muka siapa pun. Tak kira lah. Mesti bawah tu. Mencarut, maki. Ni tengok bawah tu. Mesti ada. Orang lahir salah hari bulan. Kadang-kadang
Bila tanya tengok profil Melayu Islam. Soalan nak tanya, Nabi ajar ke tu? Nabi tak ajar. Mana dia akhlak Nabi? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah tu ada uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik. Mana yang kita nak ikut? Ikutan terbaik dah ada. Kenapa tak nak ikut? BTS tu ikut stesen bas BTS kena Tasik Selatan. Tak, kumpulan Jepun ke Korea tu yang menyotong-nyotong tu ikut lah. Iya, cakap apa? Nak cerita jauh lagi kita ni. Nak cerita bab sayang agama bangsa dan negara ni. Ni pun cerita agama ni nak bawa kepada negara ni macam mana? Borek tanggungjawab kita. Tu sebab bila nak pula anak-anak kau ni kau ajar tentang macam mana pinggan kau bawa macamnya, lepas itu macam mana adab bagi ke orang, lalu depan orang tua menunduk, lepas itu macam mana hormat orang tua tengah berbual, jangan potong cakap orang tua. Itu dulu lah mak, amak belah. Itu dulu lah mak, sekarang orang tak pakai dah pun aku. Betul tak orang sekarang macam tu cakap kan? Jadi omak pun cakap, kalau Dan tak ajar kau bagi entah pembingai kau jadi hari ni tak tahu. Hantar anak mengaji. Ustaz, ini rotan. Ustaz, anak sini kalau dia pedagih kau, ustaz rotan lah, jangan mampu sudah. Tu cakap. Itu adab tu. Hari ni lambat duduk sini, duduk kat luar sekolah, lambat datang sekolah. Beratur kat luar. Beratur kat luar, duduk kat atas jalan tu. Besok tu bapak datang bawa lawyer, bangang punya bapak. Kan baru suruh duduk, kita tu sahabat bertanda. Balik tak ada cerita dengan abah. Tadi kau nak watan bah dengan cikgu tu. Apa sal? Apa kau buat? Nampak. Ditambah lagi premium. Jadi kat sekolah boleh dapat besok tambah premium. La ilaha illallah. Lepas tu mak datang buat kesimpulan. Mak lah datang buat kesimpulan. Mana kaki kau kalau watan tu? Mana? Mai sini. Dia ambil minyak. Buat kan? Buat. Lain kan buat dia. Itulah. Dogi. Mampu tak cakap dengan ayah. Adab. Cerita adab ni Macam mana kita nak jaga? Balik kita ni. Buatnya sensitif, ceritanya sensitif, buatnya sensitif. Tak apa? Cerita pasal agama sensitif. Apa pasal? Cerita pasal sekolah agama sensitif tu. Cerita pasal sekolah wawasan sensitif. Sekolah kebangsaan kan? Kebangsaan. Dia cadangkan, ada satu cadangan dulu. Kita wujudkan satu sekolah yang mana Melayu, Cina, India akan berkongsi bangunan yang sama, pandang yang sama, kawasan yang sama. Walaupun dia ada sistem berbeza, tapi dia kongsi sebab nak tautkan daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah. Tak boleh. Bahaya tu. Maksudnya Melayu dengan sistem dia, Cina dengan sistem dia, India dengan sistem dia. Lepas tu bila dah tua bangkok, bersatulah. Okey. Orang tua-tua dulu ceritanya. Melayu, Cina, India duduk sesama makan, baru dia tahu, oh, kita tak boleh begini. Baru dia tahu bila dia bercampur betul. Rupanya orang Cina kepantangan dia bagi hadiah jam. Orang tua dulu tahu, budak sekarang mana tahu. Orang Cina jangan bagi hadiah jam tangan, makna tu doakan dia mati dia. Dah sebab semua dah sebab. Dia bezo tu. Bezo antara bangsa ni macam-macam. Macam kereta lah. Orang Melayu beli kereta, macam mana penilaian dia? Dia nak beli X50. Apa pandangan dia dan kepala otak tu orang Melayu?
cantik teh. Orang Melayu ni nak beli kereta dia tengok cantik ke tak orang Melayu. Cantik tak? Cantik tak? Cantik tak kereta dia? Kalau cantik boleh lah. Dia nak cantik. Gahai tak gahai, rusak tak rusak, lantak lah janji boleh. Lawa teh. Tu yang banyak yang lawa-lawa tu. Kereta lawa. Macam kawan kita yang bangsa Cina ni pula. Dia tanya berapa laju kereta tu boleh pergi. Dia mustahak kat laju tu Cina tu nak capek. Sampai kawan kita yang India pula, berapa ramai yang boleh masuk. Dia pun sahab pula boleh naik ramai-ramai. Setakat naik pek orang kan nak kan. Dia lain. Kalau bercampur baru faham. Oh iyalah betul jugalah. Iya. Ni kita bercampur daripada kecil semua tak suka. Sedangkan kita nak fikir the greater goals, matlamat yang paling besar kita nak capai. Nak sayang, nak jaga negara kita. Cuy. Sudah itulah orang Melayu itu ni pula. Baik tu baik mana? Baik. Orang Melayu ni masa bila tak baik? Baik. Macam mana dia nak? Biarlah. Ini sikit lah tu. Alah, apa boleh lah. Alah, boleh lah tu. Janji ada. Kalau tak ada kan baik kena. Jangan biarlah dek. Yang memang itu baik. Tak ada suruh jadi jahat dah. Tapi satu benda bab agama kena bertahankan. Sampai satu tahap kan. Sampai satu tahap kebebasan. Ambil merdeka pula. Apa maksud merdeka? Kemerdekaan negara kan. Apa maksud merdeka? Bebas tak? Itu dari segi bahasa. Tapi adakah bebas tu tak ada peraturan? Adakah bebas tu tak ada peraturan, tak ada syarat, tak ada apa? Mesti kan ada. Itu sebab Nabi kata dunia ini penjara bagi orang mukmin. Apa maksudnya? Boleh duduk dalam dunia ni, tapi penjara sebab ada benda tak boleh buat, ada benda tak boleh makan, ada benda tak boleh cakap, ada benda tak boleh ni. Dia tak ada bebas secara mutlak dah. Kenapa kita golongan muda dikekang? Wah, iya kan? Kami mau bebas. Waduh, agak-agak. Tapi bebas sampai ke tahap jantan nikah dengan jantan. Apa aja weh. Kambing pun malah Eden pun pandai cari jantan betina. Dia pula mencari jantan berkono. Jantan dengan jantan berlagu reket. Mana? Tuan-tuan, ada seko pula ada seorang. Pergi mana tu? Pergi Mekah kan. Tahu orang Malaysia ke orang mana saya tak pastilah. Kek lain elok pakai jam lelaki. Supaya Mekah betul aku pula pahal. Bukan orang Malaysia tu dah. Mana tak. Saya tak sibak pun saya tahu tu jantan. Tak payah ada tinjau dah tahu dia jantan. Bodoh, sorok semua aman tau. Saya tak cakap orang Malaysia ni, tahu orang mana tu. Zimbabwe ke orang mana tak tahu lah. Senang ya. Kalau orang perempuan tak macam tu tu, dia. Mana ada perempuan cakap macam ni. Saya akan buktikan yang saya boleh mengandung pijak. Orang tahu lah. Orang perempuan mana aku cakap kita akan buktikan kita boleh mengandung. Tak ada. Tahu-tahu dah WhatsApp baru ni. Bila kau mengandung? Malu dah. Tu ada. Nyampah waktu dah. Saya cakap tu orang ni. Tak, itulah tahap bebas. Kek dataran mereka muncul PKP. Kau tidak bergolek gelantang menjoget tak apa dijoget dia faham tidak. Tahun depan kalau dah selesai PKP kumpulkan budak-budak muda tu sebelum masuk ke dataran mereka seorang-seorang tanya, "Kedek, apa maksud mereka? Kalau tepat boleh masuk." Jawab. Mereka tu bebas lah. Berambut balik tak lepas. Macam tu tanya orang.
Merdeka, merdeka, pung, palu. Bawa perempuan tu, kulu-kili tu. Kelek perempuan tu sebanyak lumpur tu. Apa benda tu? Tu bebas. Tu bebas tu. Tapi yang bebas yang kita maksudkan, ada peraturan, ada sekatan dia. Ada syariat yang menentukan halal haram yang kita kena ikut. Barulah terjaga agama, bangsa dan negara kita macam tu. Nak cerita apa? Kes pembuangan bayi dalam negara kita paling dahsyat di Asia Tenggara ni. Macam apa? Pembuangan bayi ni. Macam apa? Kalau rajin nak pergi ke hospital kerajaan, dia ada pegawai akhlak. Tanya pegawai akhlak, apa kes yang tahu-tahu dekat hospital tu tanya. Satu kes tu, mak dan anak melahirkan anak pada hari yang sama, hasil perbuatan lelaki yang sama. Cuba fikir. Tuan-tuan nak cerita merdeka ni, nak cerita hari Malaysia ni, ni hakikat dia. Cakap apa? Ada seorang tu 7 kali melahirkan anak luar nikah. 7 kali perempuan tu. Dan 5 ada ke rumah tu dia bolong. Apa nasib budak tu? Bapa tak ada, tak sah taraf, jadi apa budak tu? Okay. Banyak kita nampak ni bodoh ni generasi akan datang ni yang nak jaga negara kita ni. Tu sebab yang tua buat cara tua. Kena ingat, maksud cara tua tu kena ingat akan datang besok siapa nak ganti kita ni. Kuliah 2 hari tu tengok berapa ramai belia yang datang. Yang ramai beliau. Bukan belia, ada beliau yang datang. Tak salah dah, sebab yang beliau tu memang ingat. Tapi yang beliau tu macam mana? Tu penting. Allah suka orang tua beribadah, tapi Allah lebih suka orang muda beribadah. Allah suka orang kaya bersedekah, tapi Allah lebih suka orang miskin bersedekah. Sebab tahap susah tu. Orang tua senang nak pergi masjid, dengan tahap sakit lutut tu senang nak sembahyang. Berseret-seret tu tang gitu dia nak nyampai kat tek. Allah bertangga belahan. Bila orang nak buat eskalator sini tu kan. Habis sampai. Yang muda-muda lelok bukan main lagi, bergambar atas bukitnya. Puncak Kinabalu, Bukit Mantin deh. Bukit Parah mana bukit. Segala bukit dipenyek tangga masjid tu dah naik dah. Macam mana kan? Cerita bab mereka. Jadi mereka ni bukan bebas, tak. Semua ada peraturan ni. Cuma bebas dari penjajahan katanya. Butuh kebebasan penjajahan. Instagram, Facebook. Hari ni penjajahan cara baru. Dihantar fahaman-fahaman yang pelik-pelik. Tengoklah. Siapa yang ada peluang. Saya ada akaun TikTok satu. TikTok TV Hijrah suruh buka satu sebab nak kongsi tazkirah dalam tu. Tapi bila tekan, ya Allah Akbar, menginjit-injit hal. Tak apa tungau yang melokek kat badan tu. Tapi duduk nonton. Tak badan dengan tuanya. Bila saya tengok ni ada, elok duduk. Cuba buka, tengok la Allah. Tak terayu, tak payahlah tengok, tak payah tengok. Kan ada lah yang berjangkit jangan. Ya. Penyakit. Tu sebab bila kita tengok kan, tugas kita tu besar betul. Ya, besar betul. Begitu juga kita tengok dari segi jihad tadi. Akan lama mana tak sampai situ jihad, perjuangan gitu tu. Nak jaga agama, bangsa dan negara. Perjuangan ni dah diajar oleh Allah Ta'ala. Kalau kita tengok dalam surah As-Saff ayat 10, 11, 14, 13. Surah As-Saff. Mahukah kamu sekiranya aku tunjukkan satu perniagaan yang menguntungkan? Apakah perniagaan yang menguntungkan tu?
yang dapat membebaskan kamu daripada azab api neraka yang tidak terperi sakitnya. Apakah dia? Perjuangan membela agama Allah dengan dua perkara. Harta benda, yang kedua diri sendiri. Jadi makna kata dengan harta benda, makna kata kita ni pertama bab agama. Kemana duit kita belanjakan untuk agama. Saya sebut, saya tak cerita dah bab bangsa dan negara ni, tak cerita ya. Sebab jaga agama, yang lain semua selesai. Semua tahu dah. Saya dah huraikan awal tadi. Kemana duit kita pergi untuk agama? Mana? Kebetulan lalu lah tabung lah. Sedang elok untuk agama. Saya sambut tajuk tu, nampak tabung osah tu. Kono lah timing gitu kan. Jadi sumbek banyak. Biar hari ni monong aja ke masjid mengiwa. Apa banyak bona pula hari ni tu. Macam tu kan. Sebab perjuangan kita, tengoklah masjid kita. Bukan tiba-tiba masjid ni ada totonggak macam ni. Untuk makluman semua, jadi sejahtera masyarakat keliling ni salah satu sebabnya masjid. Imam setiap waktu doa. Kan? Muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat. Muslimin muslimat sesemua, mu'minin mu'minat sesemua. Al-ahya'i minhum wal amwat, semua umat doa. Habis sampai luar kelumpur doa. Seluruh dunia. Anda ke pernah doa imam, ya Allah kau sejahterakanlah aku dan makmum yang datang hari ini sahaja, ya Allah, yang lain tepi mampu lah, tak ada mana ada. Doa untuk semua. Barangkali itu sebab berkat orang keliling ni, doa dan amin daripada jemaah yang datang. Itu sebab selagi mana ada orang datang semayang kat sini, sejahtera lah, insya-Allah. Itu sebab orang tak pergi masjid, jangan kutuk orang pergi masjid. Dah pergi masjid belum tentu elok perangai. Betul. Memang betul. Tapi ada harapan elok. Pergi kelab malam belum tentu lagi tak elok. Betul, belum tentu tak elok. Tetapi belum pernah dia orang pergi kelab malam. Berhenti kejap, senyap semua isyak. Jangan bohong. Mengelinjang bagi sudah. Itu babu. Mana elok? Ada harapan jadi tak elok. Orang masjid, AJK masjid sabar. Setiap karya memang ada wakil yang masuk air. Dia mengutuk orang masjid. Doa. Kau tengok dah tu ha? Duit kuliah doa. Hari Sabtu ramai tak ada, buat tak? Lah, ada ya. Dia tak tahu sebulan lebih meeting, bincang apa benda, makanan apa nak siap untuk Samsul debat. Ada tak makanan? Ada. Ada. Okey, ada. Sibuk ada. Kau ada ni kata ada makna makruh camah lelama. Makna lebih minit lagi, jangan lama dah. Makanan ada. Makruh ya makanan tu terbiar kata. Woi solat lama itu ada cakap tu, tengoklah masjid tu duit banyak, program tak ada. Astagfirullahalazim, mulut kau. Jawab balik, program banyak kau yang tak ada. Cuba tu. Kadang tu ada orang payah. Jadi perjuangan bela Allah dengan harta benda, masuk duit dalam tabung. Nampak orang susah tolong, nampak orang nak bina masjid buat, nak bina pondok sekolah agama, bagi sumbangan. Itu yang akan bantu kita dalam kubur besok. Orang kalau dah mati lah Allah bagi dia peluang hidup 10 minit jadilah. Contoh ni, contoh tak berlaku, ni contoh. Allah bagi dia hidup 10 minit, kau keluar 10 minit dia bagi. Benda pertama dia cari bukan suami, isteri, bukan cari keluarga, bukan cari saudara mara. Benda pertama dia cari tabung. Ke mana aku boleh sedekah? Sebab apa? Dia terbaru sadar dalam kubur betapa besar pahala sedekah. Kalaulah ku tahu. Tajuk novel terbaru. Kalaulah ku tahu. Kalaulah aku tahu, tentu aku akan sedekah lagi banyak. Aku habis duit aku pun tak ada. Tak apalah habis.
Macam orang bercerai macam tu lah. Kalaulah aku tahu, susah jadi duduk ni. Tuan-tuan tu dan tak cerai dengan bini dan. Ya kalaulah aku tahu. Dengar ceramah tu banyak pahala. Tahun tu dulu lagi dan poi. Duduk dalam ceramah ni besar pahala. Taman-taman syurga. Barang siapa mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, Allah akan anugerahkan jalan-jalan ke syurga untuknya. Amin. Hashtag pergi syurga balik hari. Jangan lupa. Tidur pun dapat pahala. Tapi pahala beza-beza tu. Siapa yang tengok pada mula sampai habis, baik. Siapa yang kau ajak tengok, jangan lalap. Tengok, lalap. Tu lain pahala. Sebab dia sambil dongah, dia zikir. Ada orang yang Allah lagi besar pahala sebab zikir Allah kan. Mana sama pahala duduk tengah dengan bersandar kat dinding. Mana sama. Ni contohlah, jangan beralih lah, ni contoh. Kan? Tapi Allah bagi pahala. Kan? Jadi jihad tadi, perjuangan dengan duit kita lanjutkan ke jalan Allah. Diri sendiri perangai elok. Jaga agama insya-Allah. Itu perjuangan tau. Nak jaga diri kita jadi elok dan perjuangan. Mana tak kawan-kawan mengumpet. Dia dengar-dengar kan Samsul debat lah. Kenapa? Seorang tu lah cakap. Aku dengar dia ada something dengan Aida Jebat lah. Ya kan? Seorang tu lah cakap kan. Contohlah contoh. Jadi kita pun cakap. Kita ni perjuangan ni. Nak jadi baik ni. Janganlah tak baik cakap kau. Alah macam lah kau tu baik sangat. Kan aku nak. Susah. Sebab aku tak baik lah, aku nak ajak kita sama-sama jadi baik. Jangan kita cerita buruk orang. Okey. Memang susah. Perjuangan juga untuk diri sendiri nak jadi baik. Buang 3 penyakit dalam hati tu. Penyakit tamak, buang. Ambil hak orang. Tamak lah tu. Kejap lagi kan ada makanan. Apa makanan ni? Bihun silamak tengah hari silamak tak apalah, syukur kan kau ada dah bungkus kan, ambil satu, jangan tamak, ambil 2, 3 pula, ambil bahagian kita ya. Ataupun kawan-kawan kita naik satu kereta, tak apa kau ambil kereta lu dan ambil silamak jangan tamak, ambil hak orang. Sudah tak bermakan jadi apa? Berdosa. Kedua, jangan sombong. Kita ni sombong bukan benda besar pun. Belum cerita pangkat lagi tau. Itu memang ada lah. Sombong dengan kaya, sombong dengan pangkat. Karena sombong benda kecil je. Macam lawan tak motor dan motor. Sampai hujan basah. Hui, baju ni tumpah kat Kuala Cina bulan 1. Ni baju ni kalau pakai pagi raya ni pun mesti orang cakap lawan. Sekali PKP tak sampai pakai dah. Berpapan-papan Nabi tambah kat Kuala Cina tu. Kan? Nak cakap apa? Apa tak payah sombong-sombong tak ke mana. Hebat mana pun manusia tu, mati tak mandi sendiri. Ada orang mati sendiri. Bak sendiri gayung lagi orang kampung nak mampu. Dengan Tok Ali lagi. Berakhirlah episod tanah kubur untuk tahu. Iya mati tak mandi sendiri, jangan semua. Dan yang ketiga, jangan dengki. Dengki, apa dengki? Tak jadi apa. Dengki ni samalah artinya mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. InsyaAllah bila kita jaga tiga-tiga ni, InsyaAllah dalam agama pun kita pun selamat. Tak ada lagi dah dengar imam nak buat ni kita mesti lawan imam ni. JK masjid nak buat ni kita pastikan kita akan gagalkan program. Apa bodoh ni? Bodoh baik. Bila dah tak ada tamak, tak ada dongki dan tak ada sombong sesama kita dalam jemaah, insya-Allah agama terbela, bangsa pun terjaga, negara kita aman makmur insya-Allah. Kan? Jadi
Jadi rasa cukup sekat tu. Janji saya 5 minit, memang betul 5 minit. Kan? Ada yang tidur tak? Tapi tadi ni ada soalan lah. Soalan saya lari dari tajuk, tapi penting saya rasa. Seseorang yang diamanahkan memegang duit sesebuah persatuan telah menggunakan duit itu tanpa pengetahuan ahli-ahli. Namun ada juga yang tahu. Soalan saya, wajibkah kita tanya dia atau diamkan saja? Apakah dikira bersubahat jika diam sahaja dan tidak memberitahu kepada yang lain-lain? Mohon pencerahan. Siap pantun Batu Kikir Jembatan Bosi, golek udang sebelanga. Dongangkan nasihat yang Ustaz beri. Jangan pula buat-buat dono. Buat dono. Wan Puyi Yosef, sekian terima kasih. Tak, tentang itu memang kalau ada bondo yang kita nampak, ada bondo yang kita rasa kita muskil. Kadang-kadang bondo tu baru pandangan kita. Bondo tu mungkin ada penjelasan dan jawapan dia. Maka nak tanya tak ada salah ada. Tanya untuk memastikan. Sebab hak seorang ahli untuk tahu. Tetapi jangan menuduh dulu. Tanya elok-elok. Sebab kadang-kadang apa yang kita nampak tak sama dengan apa yang sebenarnya berlaku. Jadi mungkin kalau duit yang disalahgunakan, kita kena tanya lah. Betul ke ada orang cakap duit ni nak confirmkan dengan kau dan tak nak ada setuju dengan apa orang cakap ni, nak tahu dulu. Jangan tahu itu dulu. Masalah orang kita dah masuk dalam Facebook dulu, dah masuk dalam ni dulu, tak minta penjelasan dengan orang tu dulu. Lepas itu baru nak minta penjelasan. Tu tak pakai tu. Tu dah tuduh dulu namanya. Macam baru ni lah ada orang tuduh pasal korban. Tanyalah dulu. Janganlah main pukul ratu orang tu tak betul. Tanya dulu. Dah tanya, orang tu dah jawab, barulah kau bagi kau punya pandangan. Ini tak. Bagi pandangan dulu. Lepas itu saya mohon penjelasan mengelupur. Baru tahu. Kan? Tu tak boleh lah macam tu. Jadi mana kata dekat dalam persatuan tadi, benda-benda tu sebagai ahli dia wajib, dia boleh tanya. Dia boleh tanya. Dan kalaulah benda tu kalau kita tak tanya boleh menyebabkan berlaku kemudaratan. Contoh mungkin persatuan tu mungkin ada masalah yang berbangkit selepas itu, maka konolah kita tanya, wajiblah tanya. Kan? Kono pastikan selesai. Boleh tak kami nak tengok penyata? Tunjuklah penyata. Boleh dalam mesyuarat yang akan datang kita akan tunjuk mesyuarat persatuan. Tunjuk, tak ada masalah dah. Tak ada benda nak disembunyikan. Tapi banyak anak cakap ini tak boleh, itu tak boleh. Adalah benda Jadi konolah kita tanya elok-elok. Kan? Ni saya rasa persatuan ni bukan kat Malaysia ni dah. Kat mana dah? New Zealand ke apa tak tahulah. Kan? Jadi itulah dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ucap terima kasih banyak. Terima kasih terutamanya kepada tuan-tuan masjid dan kesunyian mengundang saya pada hari ini, insya-Allah. Jadi tabung masjid selain daripada yang lalu tadi ada dekat dinding tu. Si baik ada yang jaga, tak lagi tabung tu. Poti bosi tu, tu kiri kanan ada. Jadi siapa yang apa dia tak nak masuk dalam Tupperware, dia nak masuk dalam poti bosi, baik dalam tu. Ya, mudah-mudahan. Sebab apa? Sedekah ni pertama akan apa? Akan mengkayakan hati. Walaupun miskin rasa kaya. Yang kedua, membersihkan harta. Walaupun sikit rasa cukup. Yang ketiga, memanjangkan usia, sihat walafiat. Dan yang keempat, melancarkan rezeki. Mudah-mudahan. Jadi itu saja daripada saya. Yang baik itu datang dari Allah SWT. Lebih kurang berpuncak kelemahan saya sebagai manusia biasa. Sebelum tu lupa, luar tak? Ada sahabat-sahabat saya. Dia selalu ikut saya ceramah. Dia menego kat luar tak? Kang jangan tanya khabar, tanya harga dan bayar. Yang seorang tu daripada Tabuh Nani Ngalu Gajah Melaka, dia buat buah tamar, habatus sauda, minyak zaitun, garam bukit, minyak wangi, minyak bidara. Minyak bidara tu colek belakang telinga kok mengelupur gang mana ada hantu ikut itu. Kemudian yang kedua daripada Tampin buat madu hutan, madu tualang, madu kelulun, insya-Allah murahlah goek. Kan? Jadi orang perempuan boleh madu tu tunjuk kat suami balik kambang, ini madu yang diizinkan dalam rumah ni. Cakap macam tu. Kemudian satu lagi produk yang tengah viral sekarang ni, alhamdulillah saya syukur sangat Allah bagi peluang kat saya,
ni dah masuk minggu, nak masuk minggu ke-7 dah. Setiap minggu sold out, iaitu susu kambing Al-Amr. Kek kotak susu kambing tu ada muka macam muka Samsul Debat. Dia baik untuk orang yang apa? Yang pertama, dia tak ada bau sebab dia bukan kambing Maluni. Dia bukan kambing Soman, dia kambing daripada Holland, Belanda, tak ada bau, langsung tak ada bau. Kemudian dia baik untuk orang gastrik. Kemudian siapa nak kuruskan badan pun elok ambil susu tu, sebab orang yang gastrik bila dia minum tu dia akan rasa konyang sampai petang, insya-Allah. Tapi kalau nak kurus, minum susu kambing menterdarah sama je, tak payah kurus dah. Kemudian siapa yang sakit tulang belakang, sakit tulang, osteoporosis, elok ambil. Imam di Masjid Palung 2 boleh. Dah 6 bulan semayang kat kursi, burut beratus-ratus habis dah. Ambil susu kambing tu, alhamdulillah. Satu kotak dia ambil, dia boleh semayang macam biasa. Yang apa, manager Bank Islam Seremban, mak dia sakit lutut, alhamdulillah boleh jalan dah, ikhtiar. Siapa yang nak copek, ambil pagi sekali, malam sekali. Dia susu kambing dan secet tu. Lepas tu orang perempuan mana yang hormon merayau tu, kejap awal, kejap lambat, tak mana poi minum. Tapi mana dah tak ada tu tak salah, cari dah tak ada. Bikok minum datang dia balik joki. Lepas tu macam perempuan yang pregnant kan, kalau ada anak yang mengandung, bagi daripada sekarang. Sebab baby ni 98% lahir kuning. Kan? Jadi sekarang tu kalau dia dah kuning baru tergegeh minum susu kambing. Macam mana tak muntah kawan tu. Tapi yang ni insya-Allah dia tak ada bau. Memang sedap bau. Anak saya sendiri pun dia campur dengan Milo. Dia bancuh dengan Milo masuk dalam petai. Sedap. Mana tak dia bancuh. Otak petai abah yang minum. Mana tak sedap. Marah betul dia kan. Yo simpan baik bagi, tapi memang elok lah insya-Allah. Harga pun murah. Tengoklah kan. Lepas tu ada satu sambal tak salah saya. Kalau ada lah kan. Nanti tengok. Ada seorang sahabat saya, tak ada, dia tak datang hari ni. Ada seorang tu dia kahwin dengan orang Indonesia tapi dia tak datang hari ni. Dia ada jual sambal hijau, sambal mak kandung. Dia ada manis-manis sikit, pedih tapi manis. Paling pedih sambal mak tiri. Pedih. Itu tak terayu makan, tapi hari ni dia tak datang. Apalah. Jadi itulah saja. Ini bukan promote tau, lebih kurang. Kalau siapa nak tengok-tengok susu kambing tu, saya tak bawa banyak, ada mana yang napik-napik lah ya. Tapi kalau ada yang nak tapi tak sampai beli sekarang, bagi nombor telefon, nanti budak saya dia postkan, insya-Allah. Stok sentiasa ada insya-Allah. Tapi setiap minggu orang daripada Leeds UK tu berulang beli, bayarlah satu kotak RM40. Postage RM300 lebih. Lagi mahal postage kan. Tapi dah benda tu berkhasiat elok. Sebab dia kombinasi susu kambing, madu dan kurma. 3 barang sunnah. Jadi orang kencing manis pun boleh minum sebab dia tak ada gula. Ya, insya-Allah. Jadi itu saja daripada saya. Insya-Allah kita jumpa lagi dalam kesempatan. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang rahmat Allah